Ya, itu dia kan. Terkejut semuanya rata-ratanya bila diberitahu berkenaan dengan usia yang sebenar, masih lagi belasan tahun tetapi gaya penampilannya dah ibarat 30-an pun dia orang teka tadi. Nampak dewasa berbanding usia. Baik, kita nak teruskan perbincangan ini bersama dengan Dr. Nasruddin Subihi, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia di UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor pun dah tengok tadi pandangan orang ramai, mungkin sedikit ulasan bila mendengar macam astagfirullah, sampai terkejut macam tu sekali. Macam mana tu doktor? Ini realitinya sekarang? Betul ya, ini juga realitinya sekarang. Tapi saya rasa perkara ini, kalau saya dalam situasi penonton-penonton tadi tu pun ataupun mereka yang diwawancara ataupun ditanya, saya pun mungkin agak akan mempunyai pendapat yang sedemikian rupa. Ya, cuma di sini saya rasa perkara ini sebenarnya bukanlah suatu yang fenomena masa ini. Sebab saya kira waktu saya membesar dahulu, mungkin Fariha dan Hanif juga, ya mungkin ada juga keinginan untuk menjadi sedikit dewasa daripada usia kita kan. Dulu berangan pakai baju mak diam-diam. Pakai kasih kasut mak diam-diam. Betul. Dulu saya form 3, saya harap orang anggap saya form 5. Nak cepat. And then kita rasa gembira kan, kita rasa bangga. Kan? Cuma sekarang ini berbeza dengan zaman kita dahulu adalah adanya social media. So bila adanya social media, informasi itu ada kalanya kita tidak boleh nak kawal. Jadi kalau misalnya ibu bapa tidak mengawal social media anak-anak mereka, so anak-anak ini akan mudah terpengaruh dengan apa saja yang dipaparkan dalam social media itulah. Jadi dengan cara itu mereka mungkin akan berkeinginan lebih untuk menjadi dewasa, sebab pada mereka bila menjadi seorang dewasa mereka ada lebih banyak peluang, lebih banyak kebebasan, lebih banyak keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara yang kanak-kanak tidak boleh lakukan. Kan? Betul. Dia nak skip cepatlah. Betul. Doktor, dari sudut psikologinya, saya nak raikan apa yang doktor cakap tadi berkaitan dengan kadang-kadang kita pun nak kelihatan dewasa. Ini perkara yang biasa normal berlaku kepada golongan kanak-kanak ini. Tapi dari sudut psikologinya, adakah itu perkara yang bagus, yang baik sebenarnya, yang proses yang dilalui oleh setiap kanak-kanak dari sudut perkembangannya terutamanya doktor? Alright. Segala apa yang berlaku itu ada kebaikan dan keburukannya lah. Kalau kebaikannya mungkin daripada situ, kalau misalnya kita sedikit matang daripada usia, golongan dewasa pun sebenarnya suka. Sebabnya bila cakap sekali kita mudah faham. Bukannya cakap 3-4 kali tak faham-faham lagi kan. So maknanya bila tak faham tu dia tak matang. Mungkin dari segi pemikiran ataupun dari segi emosinya. Tetapi bila dia matang itu, jadi urusan itu mudah. Jadi orang dewasa pun suka. Jadi orang dewasa layan. Tapi kalau benda ini keterlaluan, of course dia akan menyukarkan juga, menyukarkan juga keadaan disebabkan oleh hakikatnya mereka masih lagi kanak-kanak. Mereka bukan lagi golongan dewasa dan mereka imitate perbuatan tersebut. Dari segi perundangannya mereka tetap kanak-kanak masih 18 tahun ke bawah kan. So segala apa yang dilakukan mungkin akan memberikan implikasi undang-undang itu sekiranya tidak dikawal dengan baik dan sempurna. Jadi pada saya ibu bapa itu memang sangat perlu memantau peribadi kanak-kanak tersebut. Maknanya sebagai seorang ibu bapa dia kena kenal anak dia tu. Baik, sebab matang dan nampak dewasa dua perkara yang berbeza kan. Macam matang tu mungkin dari segi pemikiran. Nampak dewasa tu kan dia belum matang tapi nak nampak dewasa. Cuma bila doktor kata peranan ibu bapa, ini kalau zaman sekarang ni sukar, itulah cabaran utama ibu bapa, bagaimana macam nak memantau. Kita boleh memantau. Tapi bagaimana doktor? Peranan ibu bapa tu selain memantau, sebab kita tahu kadang-kadang anak-anak ni dia macam mana? Dia nak pakai macam ni. Kadang-kadang sekarang ibu bapa di bandar khususnya dua-dua bekerja. Kan? Jadi masa bersama anak-anak tu agak lebih kurang. Jadi bagaimana? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sebenar-benarnya lah? Sebab saya rasa itu antara cabaran utama juga. Nak sekat sekejap lagi.
memberontak ada cara pula. tak? Alright. Okey, persoalan yang bagus, Fariha. Ya, saya kira sebagai ibu bapa, apa yang pentingnya adalah kita perlu ada ilmu. Ya, kita perlu ada ilmu dan ilmu semasa. Sebabnya cara mendidik anak-anak zaman sekarang, of course tidak sama cara kita dibesarkan. Malah mungkin tidak sama 10 tahun dahulu. Betul. Ya, ataupun 5 tahun dahulu. Sebab kalau kita tengok perkembangan teknologi sekarang, contohnya macam sekarang kita dah menginjak ke 5G, kan? Ya, so daripada 1G ke 2G ataupun G seterusnya tu, tempoh masa itu semakin singkat, ya, dan konsep langit terbuka itu semakin gah, semakin besar, kan? Ya, jadi sebagai ibu bapa, kita kena, pertama sekali pada saya, kita kena tahu bagaimana nak mendidik anak-anak mengikut zamannya. Dan kita kena belajarlah, ya, sebab belajar itu bukan hanya di bangku sekolah ataupun bukannya secara formal. Ya, kita boleh terus belajar secara tidak formal, ya, dan itu tidak salah, ya. So dan apabila kita ada ilmu itu, saya percaya kita boleh mendidik anak kita dengan lebih baik dan sempurna. Jadi bagi anak-anak pun, ialah anak-anak dia ada kalanya dia akan ada sifat manipulatif ni. Jadi kalau misalnya ibu bapa itu tak ada ilmu, lagi senanglah dia manipulate ibu bapa. Ibu bapa kena lebih manipulate. Betul. Kena lebih bersedialah, lebih tahu ilmu tu daripada kena lagi tahu. tinggi daripada anak. Kan, kalau mereka begini, kita dah begini dah. Sebab itu kita nak kongsikan, doktor, sebelum kita nak teruskan perbincangan ini.